Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Selamat datang ke channel Ustaz Taqiyuddin. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini insya-Allah kita akan mempelajari kefahaman ayat dari ayat pertama hingga 11 suratul Mu'minun. Yang mana sebelum ini telah pun kita mulakan dengan tilawah bacaan ayat pertama hingga 11. Untuk kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita dengan tajuk merumus kefahaman ayat pertama hingga 11 dari suratul Mu'minun. Baik. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada kali ini, elok kita mulakan dengan bacaan umul kitab, seterusnya disusuli dengan doa pelajaran agar kita beroleh ganjaran pahala serta diberikan kefahaman dalam pelajaran kita pada kali ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita dan diberikan kefahaman dalam pelajaran kita pada kali ini insya-Allah. Baik, kita terus kepada melihat perkara penting atau objektif pembelajaran untuk pembelajaran kita pada kali ini, iaitu ada 5 semua. Ini 3 pada page yang ini. Pertama, menyatakan intisari ayat pertama hingga 11 suratul Mu'minun. Yang kedua, menjelaskan cara-cara memelihara kehormatan diri. Yang ketiga, menjelaskan contoh salah laku seks, iaitu pertama zina, liwat, onani, lesbian, gay, biseksual dan transseksual, dan gangguan seksual. Maksud dia dan contoh dia, apa yang dipahami daripada istilah ini. Kemudian menjelaskan punca dan cara mengatasi salah laku seks. Yang kelima, menjelaskan pengajaran ayat pertama hingga 11 surah Al-Mu'minun. Dan terakhir, menjauhkan diri daripada perkara yang boleh membawa kepada salah laku seks. Baik, perkara ini amalan dalam kehidupan kita. Itulah menjauhkan dirilah daripada perkara yang boleh membawa kepada salah laku. Baik, jadi semua 6 objektif pembelajaran atau standard pembelajaran untuk tajuk kita pada kali ini, iaitu merumus kefahaman ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun. Baik, jadi kita pergi seterusnya. Sebelum kita melihat intisari ayat tersebut, elok kita memerhatikan dahulu terjemahan dari ayat pertama hingga 11. Baik, ayat pertama, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un,
iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kemudian sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian itu, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, ia akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Baik, itu terjemahan dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11 dari suratul Mu'minun. Jadi kita pergi kepada sendek pembelajaran yang pertama, menyatakan intisari ayat. Baik, intisari dari ayat 1 hingga 11 ini, ya, dia punya kesimpulan dia. Keseluruhan ayat ini, keseluruhan 11 ayat ini menjelaskan perkara yang berkaitan dengan ciri-ciri mukmin berjaya. Kerana didahului qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Datanglah ciri-cirinya. Dan orang beriman ini di penghujung ayat ini apa yang akan diperolehinya? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan dimasukkan dalam syurga Firdaus khalidun. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Mereka kekal di dalam syurga. Baik, itu intisari dari ayat pertama hingga 11 dari suratul Mu'minun. Baik, kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua, menjelaskan cara-cara memelihara kehormatan diri. Ya, iaitu pada ayat yang ke berapa? Walladzina hum li furujihim hafizun, iaitu orang yang menjaga kemaluan mereka. Ni. Ayat yang ke berapa tadi, kita flashback balik, kita kembali balik. Walladzina hum li furujihim hafizun, ayat yang ke-5. Dan ayat yang ke-6 dan 7 ini berkaitan dengan memelihara kehormatan diri. Baik. Alright. Bagaimana cara memelihara kehormatan diri? Pertama, menjaga batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Menjaga batas-batas pergaulan. Ya, tidak boleh melampaui batas kerana ada hak yang perlu dijaga antara lelaki dengan perempuan. Kemudian yang kedua, tidak melakukan perbuatan salah laku seks yang akan kita bicarakan selepas ini. Yang ketiga, menutup aurat dengan sempurna. Ini menutup aurat dengan sempurna baik lelaki maupun perempuan. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan diri sendiri seperti penyalahgunaan dadah, arak dan sebagainya. Baik, itu cara untuk memelihara kehormatan diri. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan cara ini dapat kita hindarkan diri kita daripada perkara yang boleh merosakkan diri kita ataupun merosakkan kehormatan diri kita. Baik, okey. Kemudian standard pembelajaran yang ketiga, menjelaskan contoh salah laku seks. Baik, maka kita akan tengok satu persatu maksud daripada istilah ini. Yang pertama, zina. Zina iaitulah persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Jadi, lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan haram tanpa ikatan perkahwinan. Kemudian yang kedua, homoseks, gay atau disebut istilah yang lain, liwat. Hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki. Kemudian yang ketiga, lesbian atau musahakah, hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan. Yang keempat, biseksual, kecenderungan untuk melakukan seks dengan lelaki dan
dan perempuan. Dan yang kelima, trend seksual seseorang lelaki atau perempuan yang berperasaan dan menunjukkan penampilan sebagai anggota jantina satu lagi atau menukar organ jantinanya melalui pembedahan. Jadi trend seksual ni maksud dia lelaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berpenampilan sebagai perempuan. Tu. Dia lelaki dia pakai perempuan. Atau dia perempuan dia berpenampilan sebagai lelaki, itu satu. Yang kedua, memang dia nak tukar, yang kata trans ni nak tukar gender, ni nak tukar gender. Daripada lelaki nak tukar jadi perempuan, dia tak mau jadi lelaki. Tukar jadi perempuan, maka dia buat pembedahan. Kalau dia lelaki dia buang kemaluan lelaki. Karena dia tak mau jadi lelaki. Itu trans seksual ni. Pertama yang ringan sikit, tapi kedua-duanya mendapat laknat Allah lah. Iaitu dia lelaki tapi dia berperwatakan atau berpenampilan sebagai perempuan atau sebaliknya. Manakala yang kedua yang teruk lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu dia tukar terus. Bukan setakat berpakaian, malah dari sudut anggota pada diri dia pun dia dah buat pembedahan. Baik. Ayat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah, mendapat laknat daripada Allah. Seolah-olah tidak redha ataupun tidak bersyukur dengan kejadian insan atas diri kita. Allah menjadikan kita lelaki, ya kita bersyukur sebagai lelaki. Demikian Allah jadikan kita perempuan, ya kita bersyukur sebagai perempuan. Baik, yang keenam, onani. Mengeluarkan mani dengan tangan untuk mencapai kepuasan seks secara bersendirian. Ini onani. Yang ketujuh, gangguan seksual. Perlakuan melalui kata-kata, sentuhan, isyarat dan sebagainya. Ini berkaitan dengan seks lah. Ya, kata-kata lucah, sentuhan, lelaki sentuh perempuan pun boleh di-charge gangguan seksual. Ya, dan juga isyarat. Bukan setakat kata-kata, malah isyarat lucah pun juga boleh di-charge Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengganggu seksual. Dan yang berunsurkan seks nanti, gangguan seks dilakukan secara berulang, biasanya oleh lelaki kepada perempuan. Biasa begitulah, lelaki melafazkan kata-kata lucah, atau lelaki menunjukkan simbol atau isyarat lucah kepada perempuan. Contoh di sini, meraba atau mengeluarkan kata-kata lucah. Meraba ni iaitu sentuhan. Kalau kata-kata lucah ini dengan kata-kata, atau dengan Allahumma salli ala Muhammad yang kita sebut tadi, isyarat lucah. Baik, ini semua dilarang dalam Islam. Itu nak jaga kehormatan diri tadi ni tak boleh berlaku ni, kena elok ketujuh perkara ini. Baik, seterusnya menjelaskan standard yang keempat, menjelaskan punca dan cara mengatasi salah laku seks. Baik, pertama kita tengok dahulu punca salah laku seks. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Pertama, kerana kurang pendidikan dan pengetahuan agama. Kurang pendidikan dan pengetahuan agama Islam kerana tiada penekanan daripada ibu bapa sejak kecil lagi. Itu ibu bapa kena didik anak-anak sejak kecil lagi tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpakaian, menutup aurat dan juga perkara-perkara yang melibatkan salah laku seks. Yang kedua, terpengaruh dengan media massa seperti membaca, melihat bahan-bahan lucah di internet, majalah hiburan dan televisyen. Terpengaruh dengan media massa. Yang ketiga, kurang penguatkuasaan undang-undang. Yang kelima, yang keempat, mengamalkan budaya pergaulan bebas antara bukan mahram. Itu disebut tadi, menjaga batas pergaulan antara lelaki dengan perempuan, tidak boleh bebas. Dia ada batas-batas yang perlu dijaga, yang disebut batas aurat, batas pergaulan dan lain-lain. Baik, cara mengatasi, menekankan pendidikan agama sejak kecil seperti menerapkan nilai-nilai akhlak mahmudah dalam pendidikan tidak formal di rumah. Ini di rumah mana ibu bapa telah ambil peranan untuk mendidik anak-anak agar kalau anak lelaki dididik sebagai anak lelaki, demikian sebaliknya. Yang kedua, pihak yang bertanggungjawab sewajarnya menapis filem, video atau bahan-bahan bacaan yang tidak wajar dipertontonkan kepada masyarakat. Yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang berdasarkan syariat kepada pesalah laku seks. Ini antara kita sebut cara mengatasi salah laku seks yang berleluasa dalam masyarakat. Baik. Kemudian yang terakhir, iaitu menjelaskan pengajaran ayat pertama hingga 11 dari suratul Mukminun.
Pengajaran inilah yang perlu kita ambil sebagai pengajaran kepada kita untuk kita nak berada dalam kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan Allahumma salli ala Muhammad, mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita. Baik, yang pertama kita mestilah menjaga maruah dan kehormatan diri. Agar menjadi ni typing error. Menjadi mukmin yang bermaruah, bukan menjadu. Ni silap ni type silap. Patut type I tukar jadi U. Menjadi mukmin yang bermaruah. Yang kedua, umat Islam wajib memelihara kehormatan diri dengan berakhlak mulia. Yang ketiga adalah menjauhi perbuatan salah laku seks kerana ia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk tajuk kita pada kali ini. Mudah-mudahan anak-anak diberikan kefahaman dan dihindarkan daripada terlibat dengan perkara salah laku seks yang kita sebutkan tadi. Ada 7, ya, bermula dengan zina, Allahumma salli ala Muhammad, gay, homoseks, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian lesbian, ya, dan lagi semua 7 yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita dihindarkan, ya, daripada terlibat dengan perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Jadi Ustaz berdoa agar anak-anak semua diberikan kefahaman tajuk ini, dan nanti kalau masuk dalam soalan peperiksaan PA, penilaian akhir, dapat jawab dengan sebaiknya, insya-Allah. Untuk seterusnya, sebagai akhirnya kita tangguhkan kelas kita, pengajaran kita, pembelajaran kita pada kali ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.